Mana ada yang mau sama janda miskin mandul sepertimu? Hinaan mantan suami itu dilontarkan dengan angkuh di depan ratusan orang. Dia merasa paling hebat karena menjadi manajer tambang dan memiliki istri baru yang katanya sedang hamil. 2 tahun lalu, dia tega membuang mantan istrinya sebatang kara di tengah hujan badai tanpa belas kasihan. Nama aku Alia. Jika 2 tahun lalu seseorang memberitahu bahwa aku akan berdiri di dalam Dewan Ballroom, sebuah hotel bintang 5, dikelilingi oleh kilauan lampu kristal dan haruman bunga lili yang mahal, aku mungkin akan ketawa pahit. 2 tahun lalu, duniaku hanyalah sebuah rumah sewa kecil, beratap zinc di pinggir bandar Kuala Lumpur. Tempat di mana aku membina hidup baharu daripada sisa-sisa hati yang telah hancur bertaburan. Rumah kecil itu, biarpun sempit, adalah syurga rezekiku, melalui perniagaan catering kecil-kecilan yang aku usahakan siang dan malam dengan kudrat sendiri. Malam ini, syarikat perlombongan gergasi, Megah Mining Syarikat, mengadakan majelis ulang tahun yang penuh gilang gemilang. Aku hadir di sini bukan sebagai tetamu yang berpakaian gaun mewah, melainkan sebagai pengurus catering yang bertanggung jawab memastikan setiap hidangan berada dalam keadaan sempurna. Dengan apron hitam yang terikat kemas di pinggang, aku memeriksa susunan buffet di sudut dewan, memastikan pelayan bergerak pantas. Alia, kau keni? Suara garau yang amat aku kenali itu memotong keriuhan musik klasikal yang sedang berkumandang. Jantungku bagai berhenti berdegup seketika. Parut lama di dada seolah-olah berdenyut kembali. Aku berpaling perlahan-lahan. Berdiri di hadapanku adalah Farid, bekas suamiku. Lelaki yang memakai suit tuxedo mahal itu kelihatan sangat megah dengan lencana manajer tambang yang tersemat di dadanya. Wajahnya yang dahulu pernah menatapku penuh kasih, kini hanya menumpahkan pandangan yang syarat dengan kehinaan dan rasa jijik. Tak sangka, lepas 2 tahun berambus dari hidup aku, kat sini aku jumpa kau balik. Farid sinis, sengaja menguatkan suaranya, sehingga beberapa orang tetamu berpangkat besar di sebelah kami mula menoleh. Jadi makcik catering rupanya, ingatkan dah kaya raya. Aku menarik nafas dalam-dalam, cuba mengekalkan profesionalisme. Saya di sini atas urusan kerja, Encik Farid. Tolong jangan cetuskan kekecohan. Urusan kerja? Farid ketawa menyindir, menarik perhatian lebih ramai orang, termasuk beberapa rakan setugasnya di tapak lombong. Kerja angkat pinggan kotor, memang padan sangatlah dengan kau. Dulu masa jadi istri aku, 1 anak pun kau tak mampu nak bagi. Perempuan mandul miskin, tak sedar diri. Kata-kata janda mandul dan miskin itu dilemparkan seperti belati yang tajam, tepat menghunus ke hulu hatiku. Dewan yang tadinya bising, tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Berpasang-pasang mata kini memandangku dengan pandangan mengejek dan kesian. Air mata mula bertakung di kelopak mataku, namun aku mengetap bibir seteguh mungkin. Aku bersumpah tidak akan membiarkan air mata ini jatuh di hadapan lelaki yang pernah menghalauku, sehelai sepinggang ke dalam hujan lebat 2 tahun lalu. Farid tersenyum puas melihat aku terdiam. Dia melangkah setapak lagi ke hadapan, merendahkan wajahnya berhampiran telingaku. Tempat kau bukan di dewan mewah nih, Alia. Tempat kau dekat dapur kotor sana. Kau tak layak bernafas dalam udara yang sama dengan orang-orang kaya macam kami. Penghinaan itu begitu berat, membuatkan seluruh badanku menggigil menahan amarah dan kesedihan yang teramat sangat. Aku menggenggam erat jemariku, bersedia untuk membuka mulut dan membela marwahku yang dipijak-pijak. Namun sebelum sempat sepatah perkataan keluar dari bibirku, suasana di pintu utama dewan tiba-tiba berubah kecoh. Kehadiran seseorang yang baru melangkah masuk telah mengalihkan seluruh perhatian manusia di dalam dewan itu. Termasuk Farid, yang terus berpaling dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu. Pintu gerbang dewan yang besar itu terbuka luas. Suasana yang tadinya sunyi akibat drama penghinaan Farid, kini bertukar menjadi bisikan kalut yang penuh dengan rasa hormat dan gerun. Aku yang masih menggigil menahan tangis, turut berpaling ke arah pintu utama. Seorang lelaki melangkah masuk dengan langkah yang penuh karisma dan keyakinan. Dia memakai sut gelap yang dipotong kemas, menampakkan tubuhnya yang tegap. Namun, apa yang membuatkan seluruh dewan tergamam, termasuk diriku, adalah sepasang bayi kembar yang comel dalam dukungan erat di dadanya
dengan bantuan kain pembawa bayi, baby carrier, yang eksklusif. Lelaki itu ialah Rizky. Pemilik utama yang baharu bagi Megah Mining Syarikat, jutawan misteri yang baru sahaja mengambil alih seluruh saham terbesar empayar perlombongan ini minggu lalu. Farid yang berada di sebelahku terus mengubah riak wajahnya. Sifat sombongnya hilang sekelip mata, digantikan dengan senyuman membodek yang memualkan. Dia membetulkan tuksedonya dan bersiap sedia untuk tunduk hormat kepada bos besarnya itu. Namun, langkah Rizky tidak berhenti di hadapan para pengarah syarikat. Matanya yang tajam melayari ruang dewan, sehinggalah pandangan kami bertaut. Senyuman tipis yang sangat lembut terukir di bibirnya, senyuman yang hanya dikhaskan untukku. Dengan langkah yang tenang namun tegas, Rizky berjalan lurus ke arah tempat aku berdiri. Farid dengan tidak tahu malu melangkah ke hadapan, mendepangkan tangan sedikit. "Selamat datang Tuan Rizky. Saya Farid, manajer tambang." Rizky langsung tidak menoleh. Dia berjalan melepasi Farid begitu sahaja, seolah-olah lelaki itu hanyalah udara kosong. Langkah Rizky berhenti tepat di hadapanku. Kehangatan tubuhnya dan bau wangian maskulin yang amat aku kenali segera mengendurkan segala ketegangan di dadaku. Rizky menghulurkan sebelah tangannya yang bebas, lalu menggenggam erat jemariku yang sejuk dan menggigil. Dia membawa tangan itu ke bibirnya, mengucupnya lembut di hadapan ratusan pasang mata, yang kini terbeliak tidak percaya. "Maafkan abang sebab lambat. Sayang, anak-anak kita meragam sekejap tadi kat dalam kereta." Suara Rizky bergema dalam, penuh dengan nada kasih sayang yang sengaja ditekankan agar didengari oleh seluruh isi dewan. Aku mendongak, menatap matanya yang redup namun memancarkan kekuatan. Rasa selamat terus menyelubungi diriku. Tangisan yang aku tahan sejak tadi hampir pecah, bukan kerana sedih, tetapi kerana rasa syukur yang teramat sangat. Rizky kemudian memalingkan wajahnya ke arah Farid. Senyuman lembutnya tadi hilang serta memberta, digantikan dengan renungan dingin yang mampu membekukan darah sesiapa sahaja yang memandang. "Kau panggil istri aku apa tadi?" tanya Rizky. Suaranya perlahan namun setiap bait perkataan itu kedengaran seperti petir di telinga Farid. "Janda mandul, miskin." Farid berundur setapak ke belakang. Wajahnya yang tadi kemerah-merahan kerana angkuh, kini bertukar pucat lesi seperti mayat. Mulutnya ternganga, namun tiada sebarang suara yang mampu keluar. Matanya bergerak-gerak liar antara aku, Rizky, dan sepasang bayi kembar yang sedang lena di dada Rizky. "Kenalkan semua yang ada di sini." Rizky bersuara lantang, memecah kesunyian dewan yang mencengkam. "Ini Alia, istri sah saya dan wanita nomor 1 dalam hidup saya. Dan 2 bayi ini adalah anak-anak kami, pewaris tunggal kepada seluruh empayar Megah Mining. Bu." Bunyi lutut Farid yang terhempas ke lantai mengejutkan semua orang. Lelaki yang beberapa menit lalu berdiri megah menghinaku, kini terduduk kaku di atas lantai marmar dewan mewah itu. Seluruh badannya gemetar, menyadari bahwa wanita yang dipijak marwahnya sebentar tadi adalah istri kepada lelaki yang memegang seluruh takdir kerjayanya. Aku memandang Farid yang melutut tanpa sekelumit pun rasa kasihan, membiarkan dia tenggelam dalam kehancuran egonya sendiri. Melihat Farid yang terduduk melutut di atas lantai marmar yang sejuk itu, pikiranku tiba-tiba melayang jauh ke belakang. Memori itu datang menghempas bagai ombak besar, membawa aku kembali ke malam paling hitam dalam hidupku tepat 2 tahun yang lalu. Malam itu, hujan lebat turun bagai dicurahkan dari langit. Bunyi guntur bersahut-sahutan, seolah-olah mengiringi hancurnya duniaku. Di dalam ruang tamu rumah kami yang lama, Farid mencampak sekeping kertas laporan perubatan tepat ke wajahku. Matanya merah menyala penuh kebencian. "Kau tengok ni Alia, doktor dah sahkan kau mandul. 2 tahun kita kahwin, 1 zuriat pun kau tak boleh bagi pada aku. Aku malu dengan keluarga aku. Aku malu dengan kawan-kawan aku." Tengking Farid tanpa mempedulikan air mataku yang sudah luruh mencurah-curah. "Abang, tolong abang. Kita boleh ikhtiar cara lain. Tolong jangan buat Alia macam ni." Rayuku sambil melutut, memegang kakinya. Aku tidak tahu bahawa pada waktu itu, Farid sebenarnya sudah pun menjalinkan hubungan sulit dengan Melissa, perempuan simpanannya yang mendakwa kononnya sedang mengandungi anak hasil hubungan haram mereka. Tanpa belas kasihan, Farid menyepak tanganku. Dia menyentap beg pakaianku yang sudah siap dikemasnya,
lalu mengheret aku keluar dari rumah. Pintu pagar dihempas kuat. Aku ditinggalkan sehelai sepinggang di atas jalan tar yang sejuk, basah kuyup ditimpa hujan lebat, tanpa arah tujuan dan tanpa sesen pun uang di dalam poket. Marwahku sebagai seorang wanita dan istri dihancurkan sehancur-hancurnya malam itu. Dalam keadaan separuh merayau dan menangis teresak-esak di tepi jalan besar, berhampiran kawasan perlombongan lama, telingaku tiba-tiba menangkap bunyi dentuman yang sangat kuat. Boom! Sebuah kereta mewah jenis sedan telah hilang kawalan akibat jalan yang licin lalu terbabas, melanggar pembagi jalan dan terbalik ke dalam parit besar di tepi jalan. Tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri, aku berlari meredah hujan ke arah bangkai kereta yang mula mengeluarkan asap tebal. Di dalam kereta yang remuk itu, seorang lelaki tidak sadarkan diri dengan darah yang mengalir pekat dari dahi dan badannya tersepit pada stereng. Itu adalah Rizky. Menggunakan seluruh kudrat yang berbaki, aku merentap pintu kereta yang longgar, menarik tubuh Rizky keluar dari zon bahaya, dan mengheretnya ke tepi jalan yang selamat hanya beberapa saat sebelum bahagian enjin kereta itu disambar marak api. Aku memangku kepalanya, menekan lukanya dengan hujung bajuku yang basah, sambil menjerit meminta tolong dalam kepekatan malam. Detik hitam itulah yang rupa-rupanya menjadi titik mula kepada pelangi dalam hidupku. Rizky yang terhutang budi selepas terselamat daripada maut mula mencari aku selepas dia keluar dari hospital. Apabila dia mendapat tahu kisah sebenar tentang bagaimana aku dibuang oleh bekas suamiku, Rizky tidak memandang rendah padaku. Sebaliknya, dia melihat aku dengan penuh rasa hormat dan kagum. Kebaikan dan keikhlasanku telah membuka pintu hatinya. Kami mula rapat, dan beberapa bulan selepas itu, Rizky melamarku dengan penuh adat. Kebahagiaan kami berganda apabila setahun kemudian, dokter mengesahkan aku hamil. Bukan setakat seorang, tetapi anak kembar. Berita itu meruntuhkan segala tembok kesedihan masa laluku. Anak kembar yang kini berada di dalam dakapan Rizky di Dewan Mewah ini adalah bukti hidup yang nyata, sekaligus merobek segala fitnah kejam Farid yang mengatakan aku seorang wanita mandul. Alia, sayang, kau oke? Suara lembut Rizky mengejutkan aku daripada lamunan panjang. Sentuhan hangat tangannya di pipiku mengembalikan aku ke alam realiti. Aku memandang suamiku, lalu beralih memandang Farid yang masih lagi kaku di lantai dengan wajah yang penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang tidak berkesudahan. Detik pembalasan ini baru sahaja bermula. Genggaman tangan Rizky terasa begitu meyakinkan, menyalurkan kekuatan yang membuatkan lututku tidak lagi longgar. Di hadapan ratusan tetamu yang masih berbisik-bisik, Rizky memberi isyarat kepada pengawal keselamatan untuk menguruskan Farid yang masih melutut pasrah. Kami tidak meluangkan masa lebih lama di dewan itu. Rizky membimbingku keluar, menuju ke bilik rehat VIP yang terletak di tingkat atas hotel. Setelah meletakkan sepasang anak kembar kami yang masih lena ke dalam katil bayi mudah alih, Rizky duduk di sebelahku. Wajahnya yang tegas tadi bertukar menjadi sangat redup. Dia mengeluarkan sehelai file dokumen berwarna gelap dari dalam beg bimbitnya dan meletakkannya di atas meja kopi antara kami. Abang dah janji dengan Alia. Abang takkan biarkan marwah istri abang dipijak tanpa pembelaan, kata Rizky. Suaranya tenang, namun ada nada amarah yang ditahan. Ini hasil siasatan yang abang arahkan orang bawah abang buat minggu lepas terhadap klinik perubatan lama, tempat Farid bawa Alia dulu. Jantungku berdegup kencang. Dengan tangan yang sedikit terketar-ketar, aku membuka file tersebut. Helai demi helai dokumen rasmi perubatan aku selak. Di helaian terakhir, terdapat sepotong surat akuan daripada seorang dokter perubatan yang disertakan dengan salinan transaksi bank. Mataku terbeliak membaca setiap baris perkataan yang tertulis. Air mata yang sejak tadi aku tahan, akhirnya luruh juga. Kali ini bukan kerana sedih, tetapi kerana rasa ralat dan geram yang teramat sangat. Melissa? Sebaris nama itu meniti di bibirku dengan rasa benci. Ya, sayang. Perempuan simpanan Farid waktu itu. Sambung Rizky sambil mengesat air mataku dengan ibu jarinya. Dia dah merasuah dokter bertugas dengan wang sebanyak 50.000 ringgit. Tujuannya hanya satu, untuk menukar keputusan ujian kesuburan Alia.
Laporan yang Farid terima 2 tahun lepas adalah palsu. Aku menekuk mulut, tidak menyangka ada manusia yang sanggup berbuat khianat sekejam itu hanya demi merampas kebahagiaan orang lain. Akibat sekeping kertas palsu itu, aku dihina, dibuang keluarga, dan hampir hilang kewarasan diri. Tapi ada satu lagi kebenaran yang Farid tak tahu, Alia. Rizky tersenyum sinis. Jarinya mengetuk helaian dokumen yang satu lagi. Abang suruh orang abang dapatkan laporan kesuburan Farid yang sebenar dari Arsip Hospital Pusat. Keputusan menunjukkan Farid yang mandul. Dia disahkan mandul kekal sejak lahir akibat komplikasi kesehatan waktu remaja. Aku tersentak. Bagai ada batu besar yang diangkat dari dadaku. Farid, lelaki yang menjerit-jerit menggelar aku janda mandul di hadapan orang ramai sebentar tadi, rupa-rupanya dialah punca sebenar kenapa kami tidak menimang cahaya mata dahulu. Sungguh, aturan Tuhan itu sangat adil. Dia memulangkan semula setiap penghinaan itu tepat ke muka orang yang melontarkannya. Abang dah serahkan bukti rasuahni kepada lembaga perubatan dan lesen dokter itu sudah digantung. Sekarang, giliran Farid dan Melissa pula untuk bayar harga atas apa yang mereka dah buat pada Alia. Ujar Rizky dengan pandangan mata yang tajam. Aku memandang fail di tanganku, lalu memandang ke arah anak kembar kami yang sedang menggeliat kecil di dalam tidur mereka. Kebenaran kini sudah berpihak kepadaku. Parut luka 2 tahun lalu seolah-olah sembuh sepenuhnya malam ini. Namun, aku tahu ini barulah permulaan bagi runtuhnya empayar keangkuhan Farid. Rizky telah merancang sesuatu untuk Farid di tapak lombong, dan aku sendiri yang akan memastikan lelaki itu merasai bagaimana rasanya berada di tempat paling bawah. Memandangkan maruah bukanlah sesuatu yang boleh dibeli dengan uang ringgit. Pagi itu, bahang matahari di kawasan perlombongan megah mining terasa lebih terik daripada biasa. Namun, bagi aku, udara yang aku hirup terasa sangat lapang. Aku berdiri di sebalik cermin besar pejabat pengurusan tapak, menyarung jaket keselamatan berwarna jingga terang dan topi keselamatan, hard hat, putih yang menandakan jawatan tertinggi di kawasan operasi ini. Seminggu selepas malam yang kecoh di hotel mewah itu, Rizky membuat keputusan besar. Dia melantik aku sebagai pengurus operasi tapak yang baharu, bukan kerana aku istrinya, tetapi kerana aku memegang kelulusan dalam bidang pengurusan perniagaan yang lama aku lupakan sejak dikurung dalam perkahwinan toksik bersama Farid dahulu. Rizky mahu aku berdiri di atas kaki sendiri, memimpin dan menuntut kembali marwahku yang telah dipijak. Pekerja baharu itu dah sampai, Puan Alia. Maklum setiausaha pejabat, Kak Sheila, mengejutkan aku dari lamunan. Panggil dia masuk, balasku tenang, sambil memusingkan kerusi menghadap pintu. Pintu pejabat diketuk perlahan. Apabila pintu itu terbuka, susuk tubuh Farid melangkah masuk. Hilang sudah sut tuxedo mahal yang dibanggakannya minggu lepas. Hari ini, dia hanya memakai baju kemeja buruh yang lusuh, seluar jean yang comot dengan debu tanah merah, dan memegang topi keselamatan berwarna kuning, warna untuk pekerja bawahan dan buruh kasar. Wajahnya cengkang, matanya cemburu dan tidak berani memandang tepat ke arahku. Rizky tidak memecat Farid. Menghentikan perkhidmatannya terlalu mudah dan tidak akan memberi pengajaran. Sebagai hukuman awal atas segala penipuan dan keangkuhannya, Rizky menurunkan pangkat Farid serta-merta. Dari seorang manajer tambang yang berkuasa, kini dia hanyalah seorang buruh biasa di tapak lombong. Dan yang paling meruntuhkan egonya, dia wajib melapor diri dan bekerja terus di bawah arahanku. Selamat pagi, Puan Alia, kata Farid. Suaranya tersekat-sekat di kerongkong. Lelaki yang dahulu menghalauku ke dalam hujan lebat kini terpaksa menundukkan kepala di hadapanku demi sesuap nasi. Aku memandangnya datar, tanpa ada rasa dendam yang meluap-luap, melainkan rasa kasihan terhadap seorang manusia yang dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Ini senarai tugas kamu untuk bulan ini, Farid. Aku menolak sekeping fail ke hujung meja. Kamu akan diletakkan di bahagian pengasingan baki batuan di sektor C. Kerja luar, di bawah terik matahari. Saya mahu laporan fizikal setiap petang dihantar ke meja saya sebelum pukul 5. Farid mengetap bibir. Penumbuknya digenggam erat, menahan rasa malu yang amat sangat. Alia, takkan sampai macam ni sekali kau nak balas dendam pada aku. Aku ni bekas suami kau. Tak ada belas kasihan langsung ke? Aku tersenyum nipis, menyandarkan badan ke kerusi.
Ini bukan balas dendam, Farid. Ini namanya profesionalisme. Sesiapa yang tidak menyumbang kepada syarikat dengan betul, akan diletakkan di tempat yang sepatutnya. Kalau kamu rasa tidak mampu bekerja di bawah arahan janda mandul dan miskin ini, pintu keluar sentiasa terbuka. Kamu boleh letak jawatan. Farid terdiam 1000 bahasa. Dia tahu dia tidak boleh meletak jawatan. Dengan hutang kad kredit yang menimbun dan gaya hidup mewah yang dituntut oleh Melissa, dia perlukan pekerjaan ini untuk terus hidup. Dengan tangan yang tergetar-getar, dia mengambil fail tersebut. Baik, Puan Alia, saya pergi buat kerja dulu, katanya perlahan, lalu berpaling dan melangkah keluar dari pejabatku dengan bahu yang jatuh longlai. Dari tingkap pejabat, aku melihat Farid berjalan longlai menuju ke sektor C di bawah panahan matahari yang membakar. Roda nasib sesungguhnya telah berpusing. Namun, di sudut hatiku, aku tahu ketenangan ini tidak akan lama. Farid yang terdesak pasti akan mula mencari jalan lain, dan rantaian rahasia dalam hidupnya bersama Melissa akan mula menanti masa untuk meletup. Bekerja di bawah terik matahari tapak lombong, rupa-rupanya mula mengubah perangai Farid. Setiap petang, apabila dia datang ke pejabatku untuk menyerahkan laporan fizikal dengan baju yang basah, lencun oleh peluh dan wajah yang comot dengan debu tanah merah, aku dapat melihat ada sesuatu yang sedang bergolak hebat di dalam kepalanya. Dia tidak lagi memandangku dengan pandangan penuh amarah, melainkan dengan pandangan yang kosong, keliru, dan runsing. Aku tahu sebabnya. Rizky telah memastikan salinan laporan kesuburan Farid yang sebenar dari hospital pusat, dihantar secara rahasia ke alamat rumah Farid beberapa hari lepas. Laporan klinikal yang menyatakan dirinya mandul kekal sejak lahir. Satu petang, sedang aku menyemak fail keuangan lama syarikat, Farid mengetuk pintu pejabat. Dia meletakkan borang laporan di atas mejaku tanpa bersuara. Ada apa-apa masalah di sektor C, Farid? Tanyaku sambil menurunkan tanda tangan pada borang tersebut. Farid memandangku lama. Matanya merah, kelihatan seperti seorang yang tidak tidur berminggu-minggu. Alia, aku cuma nak tanya, masa kita kahwin dulu, kau betul-betul tak pernah mengandungkan anak aku? Suaranya kedengaran bergetar, seolah-olah mengharapkan sebuah keajaiban. Aku meletakkan pen, memandang tepat ke dalam matanya. Farid, 2 tahun kita bersama, saya setia. Tapi kamu tahu sendiri apa keputusan perubatan kamu yang sebenar, kan? Kebenaran tak pernah menipu, cuma manusia yang suka memalsukannya. Farid memejamkan mata rapat-rapat. Dia melepaskan keluhan yang sangat berat, lalu berpaling dan keluar tanpa menuturkan sepatah kata pun. Aku tahu, saat ini duniaku dan dunianya sedang bergegar, tetapi atas sebab yang berbeza. Farid mula sadar hakikat bahwa jika dia mandul kekal, maka anak lelaki berusia setahun lebih yang sedang dibesarkannya bersama Melissa di rumah sekarang adalah anak orang lain. Benih pengkhianatan yang ditanamnya dahulu kini mula membuahkan hasil buat dirinya sendiri. Namun, tumpuanku tidak boleh diganggu oleh masalah pribadi Farid. Sebaik sahaja dia keluar, aku kembali meneliti helaian dokumen keuangan dari era pengurusan Farid sebagai manajer tambang sebelum ini. Ada sesuatu yang tidak kena. Puan Alia, Kak Sheila melangkah masuk ke dalam pejabat dengan wajah yang agak cemas. Ini dokumen audit dalaman yang Puan minta untuk akaun sektor B dan C bagi tahun lepas. Terima kasih, Kak Sheila. Ada apa-apa yang mencurigakan? Ya, Puan. Penilai audit mendapati ada pengaliran keluar dana syarikat berjumlah hampir Rp200.000 yang diluluskan di bawah nama Farid untuk pembelian alat ganti jentera berat. Tetapi, rekod logistik menunjukkan jentera-jentera tersebut tidak pernah menerima alat ganti baharu. Resit pembekal juga disyaki palsu. Aku meneliti angka-angka tersebut. Ini bukan sekadar kecuaian. Ini adalah kes pecah amanah yang nyata. Farid telah merompak duit syarikat perlombongan ini untuk menampung gaya hidup mewahnya dan memenuhi kehendak Melissa. Jerat undang-undang nampaknya sudah mula terpasang kemas di lehernya. Malam itu, aku menceritakan segala-galanya kepada Rizky di rumah. Rizky yang sedang mendodoikan salah seorang anak kembar kami hanya tersenyum tenang. Senyuman seorang ahli strategi yang sudah tahu langkah musuhnya sebelum musuh itu sempat bergerak. Biarkan dia melompat sekejap lagi, sayang, bisik Rizky sambil mengucup dahi anak kami.
Farid dah mula ambil sampel DNA anak Melissa secara senyap-senyap. Bila keputusan tu keluar, dia akan tahu langit itu tinggi atau rendah. Dan waktu itu, dia akan jadi tikus terdesak yang sedia melakukan apa sahaja. Aku bersandar pada bahu tegap Rizky, memandang keluar jendela rumah agam kami. Di luar sana, kegelapan malam terasa pekat, menyimpan rahasia sebuah badai besar yang bakal melanda rumah tangga Farid dan Melissa tidak lama lagi. Kehidupan di tapak Lombong berjalan seperti biasa bagi orang lain, namun tidak bagi Farid. Pagi itu, dia tidak hadir bertugas ke sektor C. Kak Sheila memaklumkan bahawa Farid mengambil cuti kecemasan secara mengejut. Aku sudah boleh mengagak sebabnya. Semalam, Rizky memberitahuku bahawa keputusan ujian DNA yang dibuat oleh Farid secara rahasia telah pun dihantar ke rumahnya. Sebagai pengurus operasi, aku perlu ke bandar untuk menguruskan beberapa dokumen kontrak pembekal. Entah bagaimana, takdir seolah-olah sengaja mahu aku menyaksikan sendiri bagaimana istana pasir yang dibina Farid di atas penderitaanku runtuh menyembah bumi. Selesai urusan kontrak, aku singgah di sebuah kafe berhampiran kawasan perumahan elit, kawasan tempat tinggal Farid dan Melissa. Ketika aku baru sahaja mahu melangkah masuk ke dalam kereta, aku terdengar bunyi jeritan dan pertengkaran yang amat kuat dari arah halaman sebuah rumah banglo setingkat tidak jauh dari situ. Itu rumah Farid. Kau perempuan jahanam, Melissa. Kau tipu aku bulat-bulat. Suara pekikan Farid bergema kuat, memecah keheningan kawasan kejiranan yang elit itu. Aku lantas menghentikan langkah, berdiri di sebalik teduhan pohon besar di tepi jalan untuk melihat apa yang sedang berlaku. Di halaman rumah itu, Farid berdiri dengan tubuh yang menggigil hebat. Tangannya menggenggam sehelai kertas keputusan DNA yang telah merubuhkan seluruh hidupnya. Di hadapannya, Melissa berdiri dengan wajah yang pucat. Namun riak wajahnya cepat berubah menjadi tenang dan sinis. Di sebelah Melissa, berdiri Daniel, pemandu pribadi mereka yang selama ini sering kelihatan setia memandu kereta mewah Farid. 0% hubungan darah. Anak yang aku tatang, anak yang kau kata waris aku nih. Rupa-rupanya anak pemandu sial nih. Farid menjerit lagi, menuding jari tepat ke muka Daniel. Aku menekup mulut di sebalik tempat persembunyianku. Jadi, tekaan Rizky memang tepat. Anak itu bukan darah daging Farid, melainkan anak hasil hubungan gelap Melissa dengan Daniel di belakang Farid selama ini. Daniel melangkah ke hadapan, melindungi Melissa di belakang badannya. Jaga sikit mulut kau, Farid. Kau tuh yang mandul. Kalau Melissa tak mengandung anak aku, sampai ketualah kau kena cop mandul dengan keluarga kau. Sepatutnya kau berterima kasih, sebab kami bagi kau merasa jadi bapak. Kata Daniel tanpa rasa bersalah, malah siap tersenyum mengejek. Kau... Farid meluru mahu menumbuk Daniel, namun dengan tubuhnya yang sudah lesu akibat kerja berat di Lombong, Daniel dengan mudah menepisnya. Farid tersungkur di atas tar halaman rumahnya sendiri. Melissa melangkah mendekati Farid yang sedang melutut menahan kesakitan. Dia memandang suaminya itu dengan pandangan yang paling jijik. Dengar sini, Farid, Melissa bersuara, nadanya tajam dan mengugut. Kau jangan nak acah-acah suci dekat sini. Kau ingat aku tak tahu pasal duit 200,000 yang kau songlap dari Megah Mining tahun lepas. Aku yang tolong kau uruskan resit palsu tu, ingat tak? Kalau kau berani ceraikan aku, atau kau laporkan pasal Daniel pada polis, aku sendiri yang akan serahkan bukti pecah amanah engkau pada Tuan Rizky dan Alia, biar kau mereput dalam penjara. Farid terduduk kaku, wajahnya bertukar pucat lesi, sebiji seperti mayat. Dia terperangkap, marwahnya sebagai lelaki telah dipijak-pijak oleh isteri dan pemandunya sendiri, dan sekarang dia diugut dengan jenayahnya sendiri yang boleh menghumbannya ke tirai besi. Melihat Farid yang hancur sekejap itu, aku menarik nafas dalam-dalam lalu melangkah masuk ke dalam keretaku. Tiada air mata, tiada rasa kasihan. Yang ada hanyalah rasa takjub dengan keadilan Tuhan yang bekerja begitu cepat. Namun, melihat riak wajah Farid yang sudah hilang kewarasan dan terdesak, aku mula berasa tidak sedap hati. Seseorang yang sudah kehilangan segala-galanya, selalunya akan bertindak luar kawalan. Firasatku malam itu tidak tenang. Biarpun tubuhku berada di dalam kehangatan rumah agam milik keluarga Rizky, pikiranku terus melayang memikirkan sorot mata Farid yang penuh keputusasaan di halaman rumahnya siang tadi. Orang yang sudah kehilangan segala-galanya,
yang harga dirinya sudah hancur dipijak kekasih gelap istrinya sendiri, adalah orang yang paling berbahaya. Mereka mampu melakukan apa sahaja apabila dinding penjara sudah mula kelihatan di depan mata. "Sayang, kenapa menung nih? Makanan dah sejuk," tegur Rizky lembut. Dia meletakkan cawannya, lalu menggenggam jemariku di atas meja makan. "Abang, Alia risau pasal Farid," luahku jujur. Siang tadi Alia terserempak dengan dia tengah bergaduh besar dengan Melissa. Melissa tahu pasal kes pecah amanah 200,000 tu. Dia ugut Farid. Alia takut Farid akan buat tindakan gila sebab dah terdesak. Rizky tidak terkejut. Dia hanya tersenyum tipis, seolah-olah butiran pertengkaran itu sudah pun berada di dalam poketnya. "Abang tahu, sayang, malah sistem risikan keselamatan yang abang pasang di sekitar luar rumah mereka dah kesan sesuatu yang lebih besar. Farid dan Melissa baru sahaja berhubung dengan beberapa orang Samseng malam ni." Jantungku berdegup kencang. "Samseng? Untuk apa, abang?" "Untuk menculik anak kembar kita," balas Rizky dengan nada yang sangat tenang, namun matanya memancarkan kilatan amarah yang amat dingin. "Mereka perlukan wang tebusan sebanyak 3 juta ringgit untuk bayar balik duit syarikat yang disonglap dan melarikan diri ke luar negara sebelum polis hidu." "Ya Allah, abang! Anak-anak kita!" Aku bangun dari kerusi dengan lutut yang menggigil. Rasa takut seorang ibu merayap pantas menguasai seluruh pembuluh darahku. Aku mahu terus berlari ke bilik bayi untuk memeluk erat sepasang kembar kami. Rizky pantas bangun dan memeluk bahuku, menenangkan aku ke dalam dadanya yang bidang. "Bertenang, Alia. Ingat tak abang pernah cakap? Abang takkan biarkan sesiapa pun sentuh keluarga abang. Abang dah sedia perangkap halimunan untuk mereka." Keesokan harinya rancangan jahat Farid mula bergerak. Sumpah demi Allah, melihat adegan itu melalui skrin pemantau keselamatan di pejabat Rizky membuatkan seluruh badanku lencun dengan peluh dingin. Ketika pengasuh membawa kereta sorong bayi di taman rekreasi swasta, berhampiran kediaman kami, sebuah van hitam memecut laju. Beberapa orang lelaki bertopeng meluru keluar, merentap bayi dari kereta sorong tersebut, lalu memecut pergi dalam masa kurang daripada seminit. Aku hampir menjerit, namun tangan Rizky yang memegang erat bahuku menahan ketakutanku. "Tengok nih, sayang." Rizky menunjukkan skrin komputer riba yang lain. Di atas skrin itu, kelihatan 2 wajah bayi kembar kami yang sebenar sedang tidur dengan sangat nyenyak di dalam bilik kebal bawah tanah rumah agam kami, dijaga rapi oleh 2 orang juru rawat pribadi, dan dikawal ketat oleh pengawal keselamatan bersenjata. Bayi yang mereka culik tu sebenarnya adalah boneka silikon gergasi yang dibuat khas mengikut berat dan rupa anak kita. Jelas Rizky, sinis. Bukan itu sahaja, di dalam mata boneka itu tertanam kamera tersembunyi beresolusi tinggi dan sistem penjejak GPS global yang tidak boleh dikesan. Malah, mikrofonnya boleh merakam setiap butir perbualan mereka dengan jelas. Aku menghembus nafas lega yang teramat panjang, menyandarkan kepala pada dada Rizky sambil air mata kesyukuran menitis. Farid dan Melissa menyangka mereka telah berjaya memegang kad kemenangan untuk memeras ugut kami. Mereka tidak sedar, boneka yang mereka tatang di dalam van itu adalah bom jangka yang bakal meledakkan dan menghancurkan seluruh sisa hidup mereka dalam beberapa jam sahaja lagi. Hari ini adalah hari mesyuarat agung tahunan pemegang saham Mega Mining Syarikat. Dewan persidangan utama di tingkat teratas bangunan menara dipenuhi oleh puluhan pelabur tegar, ahli lembaga pengarah, dan barisan peguam syarikat. Aku duduk di sebelah Rizky di meja utama. Di hadapan kami, semua orang sedang berbisik-bisik, hairan melihat skrin proyektor gergasi di belakang kami yang masih gelap, tidak memaparkan slide pembentangan keuntungan seperti tahun-tahun lalu. "Tuan Rizky, boleh kita mulakan pembentangan?" Tanya salah seorang pengarah kanan sambil melihat jam tangan. Rizky tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya melemparkan senyuman sinis, lalu menekan satu butang di atas komputer ribanya. "Sebelum kita bincang pasal keuntungan, mari kita tengok kemana perginya sebahagian dana syarikat kita yang bocor." Serta-merta, skrin proyektor gergasi itu menyala. Gambar yang terpapar di skrin mengejutkan seluruh dewan. Ianya adalah stream langsung, live feed, daripada kamera tersembunyi yang tertanam di dalam mata boneka silikon yang diculik semalam. Audio yang keluar dari pembesar suara dewan begitu jelas,
memenuhi ruang bilik yang kalut itu. Visual menunjukkan ruang dalaman sebuah gudang lombong lama yang usang dan berhabuk di pinggir bandar. Di tengah-tengah ruang itu, kelihatan Farid dan Melisa. "Kita dah dapat budak-budak nih, Farid. Cepat hubungi Rizky. Minta 3 juta ringgit sekarang." Suara Melisa kedengaran nyaring, penuh dengan ketamakan yang meluap-luap. Dia sedang memegang beg sandang yang disangkanya berisi bayi kembar kami. "Sabar, Melisa. Aku tengah uruskan talian selamat. Kita kena pastikan duit tu masuk akaun luar negara dulu sebelum kita tinggalkan budak-budak ni kat sini," balas Farid. Wajahnya kelihatan sangat cemas dan kusut di dalam skrin. Seluruh ahli lembaga pengarah di dalam dewan persidangan tergamam. Ada yang berdiri, ada yang menekup mulut tidak percaya. Mereka mengenali Farid sebagai bekas manajer tambang mereka, dan kini mereka sedang menyaksikan bukti jenayah penculikan dan pemerasan secara langsung. Seperti yang Anda semua lihat. Rizky bersuara lantang, memotong kebingungan dewan. Lelaki itu bukan sahaja telah melakukan pecah amanah wang syarikat sebanyak 200,000 ringgit tahun lepas. Malah hari ini dia beralih kepada jenayah penculikan waris syarikat ini. Laporan polis telah dibuat, dan pihak berkuasa sedang mengepung kedudukan mereka sekarang. Namun, drama di skrin belum berakhir. Di dalam gudang lama itu, suasana tiba-tiba bertukar kecoh. Daniel, pemandu pribadi mereka, tiba-tiba meluru masuk dan merentap beg yang dipegang Melisa. "Bagi duit tu dekat aku. Aku yang patut pegang budak ni untuk jaminan." "Kau berdua jangan nak tipu aku," tengking Daniel. Daniel, ini rancangan aku dengan Farid. Kau cuma pemandu," jerit Melisa. Pertengkaran hebat meletus antara mereka bertiga. Mereka mula bertolak-tolakan dan berebut beg boneka tersebut di celah-celah runtuhan struktur gudang lama yang sudah reput. Dalam keadaan kelam kabut itu, Daniel menolak Farid dengan kuat, sehinggalah Farid terundur dan merempuh tiang sokongan besi yang sudah karat. Krak, ka, boom. Bunyi runtuhan yang sangat kuat kedengaran dari pembesar suara. Rak-rak besi berat yang dipenuhi timbunan kayu dan sisa jentera lama di bahagian atas gudang itu tumbang, lalu menghempap separuh badan Farid. Jeritan raungan kesakitan Farid yang sangat ngeri memenuhi ruang dewan persidangan, membuatkan beberapa orang pengarah terpaksa memalingkan wajah kerana tidak sanggup mendengar. "Kaki aku! Tolong! Kaki aku hancur!" raung Farid, manakala Melisa dan Daniel yang ketakutan terus mencampak beg boneka itu dan melarikan diri keluar gudang, meninggalkan Farid bersendirian di bawah runtuhan besi yang meremukkan kakinya. Aku menggenggam erat tangan Rizky. Tiada setitik pun air mata yang tumpah untuk Farid. Di atas tanah merah lombong lama itu, di bawah runtuhan yang dicarinya sendiri, Farid sedang menerima balasan karma yang tunai. Sesiapa yang menggali lubang kehancuran untuk orang lain, akhirnya akan tertimbus di dalam lubang itu sendiri. Sirena kereta polis bersahut-sahutan memecah keheningan kawasan gudang lombong lama yang usang itu. Aku berjalan beriringan dengan Rizky, melangkah masuk ke dalam ruang bangunan yang berdebu. Beberapa orang anggota polis berpakaian seragam sedang mengawal keadaan, manakala pasukan paramedik sibuk mengalihkan sisa-sisa besi dan kayu yang menghempap tubuh Farid. Di sudut lain, Melisa dan Daniel sudah pun digari rapat, wajah mereka pucat lesi diheret masuk ke dalam van polis. Melisa sempat memandangku dengan mata yang sarat dengan ketakutan, namun aku hanya membalasnya dengan pandangan kosong. Istana keangkuhan yang mereka bina di atas air mata orang lain kini telah runtuh sepenuhnya. "Tolong, sakit." "Alia," satu suara rintihan yang amat lemah menarik perhatianku. Aku berpaling. Di atas lantai simen yang kotor dan berdarah, Farid sedang merangkak perlahan menggunakan kedua-dua belah tangannya. Separuh badannya ke bawah longlai tidak bermaya. Kedua-dua belah kakinya telah hancur sepenuhnya dirobek oleh runtuhan besi berat tadi. Lelaki yang 2 tahun lalu berdiri megah menghalauku ke dalam hujan lebat, lelaki yang minggu lalu menggelar aku, janda mandul dan miskin, di dewan hotel mewah, kini berada di bawah kakiku. Dia merangkak dalam debu, menatapku dengan air mata yang bercampur peluh dan darah. "Alia, maafkan aku. Aku khilaf." Raung Farid, tangannya yang kotor cuba menggapai hujung kasutku. "Tolonglah, suruh Tuan Rizky tarik balik kes ni.
Aku tak nak masuk penjara, Alia. Kaki aku dah lumpuh. Aku merayu. Aku menghentikan langkah, berdiri tepat di hadapannya. Rizky berdiri teguh di sebelahku, menggenggam erat jemariku, memberikan kehangatan yang memadamkan seluruh sisa amarah di dalam dadaku. Aku memandang Farid. Peliknya, tiada lagi rasa benci, tiada rasa mahu memaki. Yang tinggal hanyalah rasa damai yang teramat sangat. Farid, suaraku tenang, memotong raungannya. 2 tahun lepas, masa saya melutut menangis minta simpati kamu dalam hujan lebat, kamu langsung tak tolak ansur. Tapi hari ini, saya takkan balas dengan kejam. Saya sudah lama maafkan kamu demi ketenangan hidup saya sendiri. Tapi undang-undang dan karma, itu urusan kamu dengan Tuhan. Saya tak ada hak untuk masuk campur. Aku menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara yang dihirup begitu lapang dan bersih. Aku memalingkan badan, memandang wajah tampan Rizky yang sedang tersenyum bangga melihat ketabahanku. Kami berpaling bersama-sama, melangkah keluar dari gudang berdebu itu, menuju ke arah cahaya matahari yang cerah di luar, tanpa menoleh ke belakang lagi. 1 tahun kemudian, waktu berputar dengan begitu indah apabila kita dikelilingi oleh kasih sayang yang suci. Petang ini, ruang tamu rumah agam kami dipenuhi dengan hilau tawa yang riuh. Sepasang anak kembar kami, yang kini sudah pandai bertatih dan mula belajar bercakap, sedang leka mengejar bola di atas permaidani bulu yang tebal. Rizky baru sahaja pulang dari pejabat, melonggarkan tali lehernya, lalu terus melutut di atas lantai untuk memeluk dan mengucup pipi kedua-dua anak surga kami itu, sebelum berjalan mendekatiku dan menghadiahkan satu kucupan hangat di dahi. Di atas meja kopi, skrin television sedang menyiarkan rancangan dokumentari khas mengenai kejayaan Megah Mining Syarikat, yang kini diterajui secara bersama oleh aku dan Rizky. Profilku sebagai ikon usahawan wanita dipaparkan dengan penuh penghormatan. Aku tahu, di sebalik jeruji besi sebuah penjara di luar sana, ada seorang lelaki lumpuh yang hidup dalam kemiskinan, dan penyesalan yang tiada kesudahan, terpaksa menonton kejayaan wanita yang pernah dibuangnya dahulu. Aku juga tahu Melissa kini menjadi banduan yang sering dibuli di sel wanita akibat sifat tamaknya sendiri. Namun, semua itu bukan lagi sebahagian daripada duniaku. Penderitaan masa lalu telah mengajarku bahwa sabar itu pahit, tetapi buahnya tersangat manis. Di dalam pelukan Rizky dan di hadapan mata anak-anak kami yang membesar dengan sehat, aku tahu bahwa pelangi yang Tuhan janjikan selepas badai itu benar-benar wujud. Aku kini hidup bahagia, aman, dan penuh kasih sayang di dalam mahligai yang dibina atas dasar kebenaran.